Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali semula ke video kali ini, di mana ini adalah video pertama pada tahap sederhana Microsoft Excel. Dan hari ini saya akan menerangkan kepada anda Order of Operations, iaitu Order of Operation ni ialah peraturan untuk gambarkan tentang prosedur mana yang kita nak buat dulu. Kalau dalam equation lah, kalau dalam formula Excel kita buat tu, kita nak tengok susunan mana yang kita akan buat dulu. Tapi sebelum tu, kepada yang baru datang dan kepada yang dah lama, jangan lupa subscribe channel saya dan like video ini untuk banyak lagi video-video menarik tentang tutorial Microsoft Office dan tutorial-tutorial lain. Dan tanpa membuang masa, mari kita teruskan untuk saya berkongsi kepada anda apa itu Order of Operations. Okey, pernah dengar tak BODMAS? Sebab dulu kalau kita belajar masa zaman sekolah, zaman universiti atau sekolah menengah, kita sering terdengar tentang BODMAS. Sebenarnya BODMAS dengan apa yang saya nak terangkan ini Order of Operation, kita nak guna formula PEMDAS ni sebenarnya sama saja. Lebih kurang je. Yang bezakan dia hanyalah nama. Sebab ada sesetengah negara dia akan letakkan, ada yang guna istilah BODMAS, ada yang guna istilah PEMDAS. Tapi sebenarnya sama saja. Tetapi dalam Microsoft Excel kita ada banyak formula. Kita akan menggunakan banyak argument, kita akan menggunakan percentage, kita akan menggunakan tanda kuasa. Jadi sebenarnya PEMDAS ni atau BODMAS ni dia akan menjadi lain dan kita akan tambah lagi untuk kita faham sebenarnya dalam setiap formula yang kita buat tu mana yang Excel akan selesaikan dulu untuk kita. Kita bukan saja buat formula, jadi kita kena faham. Bila kita buat formula, kita faham apa yang kita nak buat tu. Okay, jadi saya terangkan dululah. Jadi kita pergi yang asas dulu, di mana kita akan menggunakan parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, subtraction. Lebih kurang lah macam BODMAS dulu kita bracket, order of, division, multiplication, addition and subtraction. Lebih kurang je lah. Sebab parenthesis ni pun kita akan buat dulu. Dalam sesebuah jalan kira tu kita akan mengira dulu parenthesis, iaitu kita akan kira kurungan dulu. Yang pertama kita akan buat. Lepas tu kita akan tengok dulu ada tanda kuasa ke tidak dalam jalan kerja tu. Kalau ada, kita akan buat tanda kuasa tu dulu, exponent. Dan lepas tu kita tengok ada tak multiplication atau division, iaitu darab dan bahagi dalam susunan tu. Dan selepas tu kita akan tengok untuk tambah dan tolak dalam jalan kerja tu. Kita akan dahulukan dulu. Tapi bila kita tengok dekat sini, multiplication dan division ni, sebenarnya kita yang mana dulu kita akan dahulukan, yang mana kita jumpa dulu dari kiri. Selepas tanda sama dengan tu, mana kita jumpa dulu. Sama juga dengan addition dan subtraction. Tapi ini cuma teori lah, sebab kita tak nampak kan macam mana susunan dia, macam mana jalan kerja dia akan terhasil. Mari saya akan tunjukkan kepada anda. Ini adalah contoh yang akan kita tengok bila kita buat satu formula yang mana Excel akan lakukan dulu. Okay, pertama saya nak tunjuk satu contoh. Contoh satu lah. Okay, kita akan masukkan satu formula. 5 tambah 3 darab 7. Okay, sebelum tu untuk tanda darab, tanda bahagi dalam Excel kita akan tengok dekat sini. Kita akan menggunakan star. Kalau bahagi, kita akan menggunakan tanda stroke. Okey, kita kembali semula ke contoh ni. Jadi kita akan tengok dekat sini jawapan dia berapa. Kita akan tekan enter. Okey, jawapan dia 26. Mari kita tengok dekat atas ni pun kita boleh tengok. Excel akan mengira 7 darab 3 dulu, iaitu dia akan jumpa multiplication dulu. Untuk darab dulu, bersamaan 21 tambah 5 sama dengan 26. Jadi ini adalah yang asas lah. Kita sendiri kita pun tahu. Memang dulu masa kita belajar BODMAS pun darab dulu, atau kita ikut turutan ni dulu. Kalau ada bracket, kita selesai bracket dulu. Macam tu. Okay, sekarang saya nak bagi contoh kedua ni. Okay, ini formula dia. Akan sama dengan 3 akan darab dengan bracket 2 tambah 3. Okey, ini jawapan dia apa?
Kita tekan enter. Okay, ini jawapan dia 15. Di mana kalau kita tengok dekat sini, bracket dulu, barulah kita akan jumpa tanda darab multiplication kat ni. Kita akan selesaikan parenthesis dulu, kurungan, baru kita akan selesaikan untuk tanda darab. Okay, jadi memang dekat sini jawapan dia 15 lah. Sebab bila kita selesaikan dalam kurungan ni, 2 tambah 3 sama dengan 5, darab 3, 15. Okay, itu pun adalah contoh yang mudah. Kita akan pergi ke contoh yang lebih rumit sedikit. Kita pergi ke contoh ketiga. Untuk contoh ketiga, kita akan masukkan tanda kuasa dan kita akan masukkan tanda bahagi dan tanda darab serentak sekali dengan kurungan. Kita akan letak tanda 2. Untuk tanda kuasa, kita tekan shift dan tekan nombor 6. Tekan 2 kuasa 2 bahagi dengan 4 tambah dengan bracket 5 darab 6. Okey, kita akan tengok jawapannya sama dengan berapa. Okey, jawapannya 31. Sekarang kita tengok semula dekat kita punya jalan kira, iaitu ada 2 kuasa 2 bahagi 4 tambah 5 darab 6 ni dalam kurungan. Okey, sekarang kalau kita tengok dalam peraturan ni, kita akan selesaikan apa yang berada dalam kurungan dulu. Jadi 5 darab 6 sama dengan 30. Excel akan selesaikan keluarkan nombor 30 tu dulu. Dan selepas tu apa perlu kita buat? Excel akan mengira tanda kuasa yang ada kat dalam tu. Jadi bila kita tengok tadi, tanda kuasa ada 2 kuasa 2. Okey, jadi bila kita turunkan sekarang 2 kuasa 2 bahagi 4 tambah 30. Okey, lepas tu apa lagi yang Excel akan selesaikan? Dia akan selesaikan untuk tanda bahagi dulu. 4 bahagi 4 berapa untuk jawapan ni? Jadi 4 bahagi 4 tambah 30 bersamaan dengan 31 untuk hasil akhir. Begitulah. Okey, ini adalah order of operations yang simple. Dan kita refresh balik lah sebenarnya. Sebab kita nak tahu, kita kena ingat balik. Okay, bila kita buat formula tu, kita kena faham lah yang mana Excel akan kira dulu. Kita takut bila kita tulis akan keluar jawapan yang salah. Okay, kita nak bersambung dengan yang lebih rumit sedikit. Bila yang lebih rumit sedikit, dia akan menggunakan, kita akan tambah peraturan dekat sini atau tambah operasi dekat sini. Yang mana dulu? Yang mana kemudian? Sekarang kita ada order of operation dengan ada tambahan untuk formula kita. Dan kita kena faham sebenarnya yang mana akan didahulukan dulu, yang Excel akan dahulukan dulu. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh, tapi kita kena faham teori dulu. Yang pertama, tadi memang macam biasalah, mula-mula memang Excel akan dahulukan dengan parenthesis, iaitu dia akan dahulukan dengan tanda kurungan. Okey, selepas tu dia akan dahulukan reference operators. Apa reference operators ni? Dia macam contohnya macam sum ni kan. Kita nak rujuk total atau jumlah daripada data tersebut. Kita masukkan dalam equation dan kita tambah-tambah lah dengan nilai-nilai yang lain macam tu. Tapi ni teori lah, jadi kita tak nampak macam mana rupa dia. Okey, negation ni iaitu dia akan dahulukan dengan nombor yang ada tanda simbol negatif. Okey, lepas tu dia akan dahulukan dengan persen, iaitu peratus. Barulah akan masuk ke tanda eksponen, iaitu tanda kuasa. Dan selepas tu bersambung dengan multiplication and division, iaitu darab dan bahagi serta tambah dan tolak. Macam yang awal-awal tadi, akan dahulukan yang mana satu dari kiri. Okey, jadi ini cuma teori saja. Kita nak tengok dulu contoh dia macam mana. Okey, ini contoh dia. Saya akan tunjuk contoh yang pertama. Untuk contoh pertama, okey, kita akan masukkan 4 tambah dalam kurungan 4 tolak 2 tutup kurungan. Kita akan darab dengan 5. Lepas tu kita akan tambah dengan 6%. So, kita akan darab lagi dengan 100. Okey, nampak rumit kan dekat sini?
Kita ada 4 tambah dalam kurungan 4 tolak 2 darab 5 tambah 6% darab 100. Okey, ini sebenarnya saya nak tunjuk je lah contoh kepada anda. Dia memang rumit sikit. Jadi kalau kita saya tak tunjuk contoh nanti dia yang kurang faham. Tekan enter, jawapan dia apa? Okey, jawapan dia 20. Macam mana Excel selesaikan untuk jawapan dia dapat 20? Okey, kita tengok semula ke operation atau kita tengok semula peraturan untuk turutan yang mana dulu. Okey, sekarang kita tengok dekat dalam kita punya equation atau dalam jalan kerja kita. Pertama Excel akan dahulukan dengan 4 tolak 2, iaitu kita utamakan kurungan dulu. Jadi kita bawa ke bawah 4 tambah 2 darab 5 tambah 6% darab 100. Okey, dah turunkan dalam kurungan. Selepas tu apa yang Excel akan selesaikan? Dia akan selesaikan yang persen dulu, iaitu peratus dulu. Jadi kita bawa bawah balik lagi. Kita bawa turun pula lagi. 4 tambah dengan 2 darab dengan 5 tambah 6. Sebab apa 6? Sebab 6% darab 100. Okey, selepas tu macam mana kira dia? Kita akan darab pula 2 darab 5. 4 tambah 10 tambah 6. Dan selepas tu selesaikanlah. Jawapannya berapa? Jawapannya 20. Begitu. Okay, selepas tu saya nak tunjuk kepada anda contoh kedua. Yang mana contoh kedua ni kita nak gunakan reference operators ni. Kita nak gunakan rujukan operasi jalan kira sesuatu table. Saya ada sediakan satu table atau satu jadual. Contohlah macam ada jenis buah dengan jumlah dibeli. Jumlah dia 31. Kita tengok sum daripada atau jumlah daripada buah mangga sampai buah kelapa yang kita beli. Okey, sekarang saya nak tunjuk contoh kedua. Okey, contoh kedua saya nak masukkan contoh 10 tambah dengan dalam kurungan 3 tolak 2. Kita akan darab dengan 4 kuasa 2. Lepas tu kita akan tambahkan dengan sum, iaitu sum dekat atas ni jumlah buah mangga sampai buah kelapa. Kita tutup kurungan. Sekarang kita nak tahu jawapan dia berapa. Kita tekan enter. Okey, jawapan dia 57. Macam mana Excel dapatkan jumlah nilai 57 untuk anda? Okey, kita tengok semula dekat atas ni. Pertama, kalau kita tengok dekat peraturan, Excel akan selesaikan dalam kurungan dulu. Bila dalam kurungan dulu, kita tengok 3 tolak 2, jawapan dia 1. Jadi bila kita bawa turun 10 tambah 1 darab 4 kuasa 2 tambah jumlah untuk buah mangga sehingga buah kelapa, jumlah buah kita beli tu. Okey, seterusnya apa yang Excel akan selesaikan? Kita tengok semula ke peraturan kita dekat sini. Excel akan selesaikan reference operators di mana ada satu formula sum dekat sini, iaitu jumlah untuk buah mangga sehingga buah kelapa yang kita beli berapa. Jadi jawapannya 31. 31 kita kira semula 10 tambah 1 darab 4 kuasa 2 tambah 31. Okey, sekarang dah nampak apa yang anda perlu selesaikan. Kita akan selesaikan yang ada tanda kuasa ni, iaitu eksponen. 10 tambah 1 darab 16 tambah 31. Lepas tu kita selesaikan je lah. Kita akan selesaikan je lah bersambung dengan peraturan ni yang macam biasa ni. Darab dulu 10 tambah 16 tambah 31. Jawapannya 57. Betul atau tidak? Betul. Okey, itu contoh kedua. Sekarang kita nak guna contoh ketiga. Okey, untuk contoh ketiga saya bagi satu jalan kerja ringkas di mana kita nak guna tanda negatif. Kita buat negatif 20 kuasa 2.
sama dengan 400. Okey, nampak betul dekat sini negatif 20 kuasa 2 400. Sebab apa? Sebab Excel terus ambil negatif 20 ni, terus dia darab 2. Dia tak tinggalkan pun tanda negatif ni kat luar. Maksudnya kalau tak tinggalkan, kalau dia tinggalkan, dia akan jadi negatif 400. Tapi betul-betul dia ambil negatif 20, darab negatif 20, maksudnya negatif 20 kuasa 2, dapatlah 400. Itu saja. Okey, jadi dekat sini nampak yang Excel dia utamakan tanda negatif dulu untuk dia ambil. Dekat sini terus kuasakan 2. Negation dulu dia ambil, baru eksponen. Dia tak ambil lah nombor terus 20 kuasa 2, dia tak ambil. Dia ambil negatif 20 terus kuasa 2. Sebab dekat sini negation, iaitu tanda negatif ni, dia akan perform dulu ikut turutan, barulah tanda kuasa eksponen. Okey, jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Dan jangan lupa kongsikan kepada rakan-rakan anda, dan kita akan bersambung dalam video seterusnya untuk tutorial Microsoft Excel pada tahap sederhana video kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.